memastikan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan datang adalah yang terakhir. Pertingkat ibadah 10 malam terakhir Ramadan. Assalamualaikum dan salam hormat berita wilayah Ahad 2 Mei 2021 bersama saya Miza Usni Muhammad dan juga rakan jurubahasa isyarat Tan Libi. Jadi terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Langsung negeri akan kita mulakan dengan perkembangan di Kedah bersama-sama Siti Zaidah Osman yang akan membawakan antara fokus pertingkat ibadah 10 malam terakhir Ramadan tanpa melupakan amalan norma baru. Dan seterusnya kita ikuti pula lintas langsung dari negeri Sabah bersama-sama Muhammad Dia Sahlan membawakan antara paparan isu penjualan pakaian bercetak ayat suci Al-Quran pengusaha pasaraya di Desa Beka dan Periksa sebelum menjual. Dan akhir sekali dari Bumi Kenyalang bersama-sama Muhammad Azizi Rahim dengan antara fokusnya sebab pusat sehenti COVID-19 akan diaktifkan esok. Jadi terus saja sejam bersama berita wilayah. Baik, Malaysia merekodkan kes pertama kemasukan varian COVID-19 dari India dengan mutasi berganda dikenali sebagai B16171 dan menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dalam satu kenyataan, kes mutasi dikenal pasti melibatkan seorang warga India hasil analisis lepas saringan dibuat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Jelasnya di India hampir 60% penularan kes melibatkan varian berkenaan. Varian mutasi berganda B16171 mula ditemui di India pada 27 April dan laporan inisiatif global mengenai perkongsian semua data influenza mendapati ia menular di sekurang-kurangnya 17 negara di seluruh dunia 3 hari kemudian. Dalam pada itu jelas Datuk Seri Dr. Adham beberapa penemuan turut direkodkan berdasarkan analisis keseluruhan jujukan genom WGS melibatkan 59 genom dari Institusi Pendidikan Perubatan IMR bagi tempoh 24 April hingga semalam dan ia termasuk 27 kes varian Afrika Selatan B1351 melibatkan warga Perak, Kelantan dan juga Selangor. Manakala 3 kes varian United Kingdom UK B117 disandarkan Sabah. Secara keseluruhan negara merekodkan 48 kes varian Afrika Selatan B1351, 8 kes varian UK B117, 1 kes varian India B16171 dan 2 kes varian Nigeria B1525. Kadar penggunaan kata rawatan kritikal ICU COVID-19 di Lembah Kelang secara purata telah mencapai 90% dan susulan itu Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata sekiranya trend peningkatan kes masa berterusan, kapasiti kesihatan akan berada pada tahap kritikal terutama di Lembah Kelang dan sekaligus memberi impak negatif kepada penyampaian perkhidmatan kesihatan awam secara keseluruhannya. Jelasnya dalam status di Facebooknya, laporan statistik CPRC Kebangsaan setakat 2 pagi tadi, 6 buah hospital yang mempunyai katil rawatan kritikal dikhususkan untuk merawat pesakit COVID-19 didapati telah melebihi ambang amaran kadar penggunaan katil melebihi 70%. Ia termasuk di Hospital Sungai Buloh, Hospital Kuala Lumpur, Hospital Ampang, Hospital Serdang, Hospital Selayang dan Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang dan ada antaranya sudah menghampiri 100%. Manakala Pusat Perubatan Universiti Melaya pula melaporkan penggunaan katil rawatan kritikal pada kadar melebihi 50%.
Hospital Sungai Buloh yang beroperasi sepenuhnya sebagai hospital COVID-19 pula akan meningkatkan kapasiti katil rawatan kritikal secara berfasa bagi memenuhi keperluan yang meningkat. KKM juga telah membuat perolehan peralatan perubatan seperti ventilator sejak tahun lalu bagi membolehkan Hospital Sungai Buloh meningkatkan kapasiti katil rawatan kritikal apabila terdapat keperluan mendesak. Pembedahan dan prosedur elektif di hospital sekitar Lembah Kelang juga akan dikurangkan atau ditangguhkan bagi membolehkan lebih banyak katil dikhususkan untuk rawatan COVID-19. Ia juga bagi membolehkan anggota perubatan dimobilisasikan. Kerjasama dengan hospital swasta, pengajar atau universiti di sekitar Lembah Kelang untuk meningkatkan kapasiti katil-katil kritikal juga akan dilakukan. Ini termasuk penyumberluaran pesakit bukan COVID-19 bagi kes dan prosedur tertentu untuk dirawat di hospital swasta dengan kos ditanggung oleh kerajaan pada caj rawatan yang telah dipersetujui. Sekiranya perintah kawalan pergerakan yang lebih ketat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa, biarlah ia dilaksanakan buat kali terakhir tetapi berkesan dan memastikan orang ramai juga memainkan peranan masing-masing bagi menjayakan peraturan yang dikuatkuasakan. Demikian Titah Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang menzahirkan kebimbangan dengan peningkatan jumlah kes COVID-19 di beberapa negeri termasuk Johor. Menurut baginda, sikap segelintir rakyat yang memandang ringan aspek pematuhan SOP dan menganggap seolah-olah wabak COVID-19 telah berakhir hanya akan menambah beban kepada kemudahan penjagaan kesihatan negara. Tegas Sultan Ibrahim, rakyat tidak boleh mengabaikan SOP walaupun telah menerima suntikan vaksin COVID-19 kerana perlu menjaga diri dan satu sama lain. Menerusi hantaran di Facebook, baginda turut menyeru rakyat Johor segera mendaftar suntikan vaksin dan mempercayai pakar kesihatan yang sahih. Sultan Ibrahim juga berharap agensi penguatkuasaan bertindak lebih tegas dan adil terhadap sesiapa yang melanggar SOP ditetapkan. Negara kembali merekodkan kes melebihi 3,000 dengan 3,418 kes baharu direkodkan dan kesemua negeri turut merekodkan kes hari ini. Selangor kekal mencatat kes positif harian tertinggi dengan 1,200 kes harian ini, disusuli Sarawak 587 kes dan berikut statistik harian COVID-19 mengikut negeri. Tingkatkan kepatuhan SOP sebagaimana termaktub dalam terma dan aku janji pembukaan bazar. Demikian Gesa Esko Pelaburan, Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Johor Datuk Muhammad Izhar Ahmad kepada peniaga bazar Ramadan di negeri itu. Beliau kesal dengan sikap setengah peniaga dan pengunjung yang tidak patuh SOP menyebabkan beberapa bazar ditutup. Ini nak dapatkan pembukaan bazar Ramadan, saya sebagai Esko Usahawan, kita mempertahankan, kita memberi aku janji, kita beri kesanggupan, berhujah sampai dapat kelonggaran untuk kita benarkan usahawan untuk berniaga, penjaja berniaga untuk cari rezeki untuk bekalan mereka untuk bulan raya ni kan. Tapi tengok macam mana, kita tak boleh kawal. Beliau bercakap kepada media selepas perasmian program jelajah 50 tahun Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso di Wisma Pekeso Johor. 4 bazar Ramadan di negeri itu diarah tutup bermula kemarin susulan terdapat pengesanan kontak yang dilaksanakan menerusi aplikasi MySejahtera. 4 bazar terlibat: Bazar Ramadan Jalan Belatok, Taman Saintek, Kampung Pasir dan Imat Kempas.
Di kompaun RM50,000 itu pada diterima dua pemilik pusat hiburan di lebuh pantai Georgetown pagi tadi apabila beroperasi secara terlarang semasa penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santung berkata selain diarah tutup, seramai 26 pengunjung turut dikenakan kompaun RM130,000. Siapa dari seberang mana? Okey, alasan-alasan yang diberikan mereka masih lagi mengatakan tidak mengetahui tentang SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Sedangkan SOP ini telah, saya ingat sudah hampir setahun, seramai 26 orang pelanggan telah dikompaun di bawah peraturan 19 Bracket 2 dan bagi pemilik premis kita kompaun di bawah peraturan 19 Bracket 2. Yang mana bagi kesalahan pemilik premis ini kita telah mengenakan kompaun sebanyak RM25,000 dan bagi pelanggan setiap seorang dikenakan kompaun sebanyak RM5,000. Jadi jumlah keseluruhan kompaun yang dikeluarkan malam ini adalah berjumlah RM180,000. Operasi dijalankan pasukan polis bahagian maksiat judi dan kongsi gelap D7 Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut. Ini saya keluar saja. Itu Jom rehatkan minda dengan menikmati panorama pulau dan pantai yang ada di negara kita. Jadikan percutian indah ini sebagai memori indah kita. Semuanya ada di sini. Jom, cuti-cuti Malaysia. Mempesona. Universiti Teknologi Malaysia UTM menyediakan 10 buah bas bagi menghantar pelajarnya pulang ke kampung halaman sempena perayaan Aidilfitri dan ia susulan keputusan kerajaan membenarkan pelajar pulang sempena perayaan berkenaan. Menurut Timbalan NAB Chancellor, hal ehwal pelajar Profesor Dr. Samsul Syahibuddin, setakat ini lebih 800 pelajar membuat permohonan untuk pulang. Jelasnya dalam satu kenyataan, angka itu meliputi kira-kira 25% daripada 3,200 pelajar yang berada dalam kampus. Ekoran itu menurut beliau, pihak universiti melalui Jabatan Timbalan NAB Chancellor, hal ehwal pelajar bersama UTM Fleet sedang menguruskan maklumat dan data pelajar yang memerlukan kemudahan pengangkutan. Tambahnya, 6 buah bas disediakan bagi penghantaran pulang pelajar ke zon timur, utara serta tengah, manakala 4 buah lagi untuk zon selatan. Bas dijadualkan akan menghantar para pelajar pada 6 hingga 11 Mei. Khamis lalu, Kementerian Pengajian Tinggi KPT mengumumkan lebih 100,000 pelajar institusi pengajian tinggi di seluruh negara dibenarkan pulang ke kampung sempena cuti Aidilfitri kecuali bagi Sarawak. Beberapa mekanisme telah ditetapkan termasuk melaksanakannya secara berfasa bagi mengawal pergerakan. 10 malam terakhir Ramadan amat dinanti-nantikan dan dalam keadaan kes jangkitan COVID-19 sedang menular, umat Islam tidak harus mensisihkan peluang berdoa dan beribadah pada 10 malam terakhir ini dan ia harus disulami ketakwaan lebih-lebih lagi dalam mengejar malam Lailatul Qadar. Kita ikuti laporan wartawan Jakim Amin Fauzi. Dalam masyarakat kita, tanda bermula 10 malam terakhir Ramadan selalunya dimulakan dengan kemeriahan pemasangan pelita di sekeliling rumah. Dikenali juga dengan nama Malam Tujuh Dikur. Tradisi ini tersirat 1001 makna bagi memperhebat pecutan ibadah di malam-malam akhir ini. Tiada siapa yang tahu tarikh secara tepat berlakunya malam Lailatul Qadar. Menurut jumhur ulama, ianya jatuh pada malam ganjil menjelang 10 hari terakhir Ramadan. Nabi
Muhammad SAW sangat menganjurkan kita supaya melipat gandakan amal ibadah pada 10 malam terakhir, kerana pada salah satu malamnya terdapat Lailatul Qadr, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Baginda SAW bersabda menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bermaksud, carilah Lailatul Qadr pada malam-malam ganjil pada malam 10 terakhir Ramadan. Memasang pelita bagi tujuan perhiasan atau menambahkan keceriaan adalah diharuskan. Janganlah ia dipasang kerana kita mempunyai kepercayaan yang bertentangan dengan agama ataupun kerana meniru mana-mana agama lain. Saya berkesempatan melihat pelita dipasang di kawasan perumahan Putra Perdana Puchong bagi mengindahkan sambutan 10 malam terakhir Ramadan. Ia bukan sahaja dapat menzahirkan semangat untuk muslimin dan muslimat memecut ibadah, malah mengukuhkan ukhuwah antara satu sama lain. Alhamdulillah kita dapat berkumpul ramai. Kita pasang liko ni. Kita target kita nak pasang dalam lebih kurang 300 liko lah. Tapi kita pasang berperingkat. Mula-mula kita pasang 100 dulu. Kemudian kita akan pasang sehingga lebih kurang 300 lebih lah. Dan kita menyambut malam 7 lekor terakhir, iaitu Lailatul Qadar untuk 10 hari terakhir. Dan kemeriahannya kita sebenarnya sampai kita memasang pelita, terakhir kita juga lah untuk beribadah sepanjang malam. InsyaAllah itu yang berlaku pertama saya. Imam At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan surah Al-Khat menyatakan, ibadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 10 hari sahaja lagi, Ramadan bakal meninggalkan kita. Kita sudah berjaya melalui 2 fasa di dalam Ramadan, iaitu rahmat dan juga pengampunan. Adakah fasa terakhir, iaitu pembebasan juga kita berjaya? Tepuk hati, tanya iman. Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Sebelum kita ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti dulu laporan cuaca semasa oleh Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Muhammad Nabizi Mat Napiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif pada petang ini lebih tertumpu di sekitar utara dan juga barat Semenanjung serta di beberapa bahagian di sekitar negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan keadaan ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui tinjauan imej gemar radar. Imej menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir berlaku melibatkan hampir kesemua negeri di sekitar Semenanjung untuk petang ini kecuali di sekitar negeri Terengganu. Dan keadaan cuaca hujan lebat ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke lewat malam nanti, terutamanya membabitkan negeri-negeri di sekitar utara dan juga barat Semenanjung. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca di musim peralihan monsun ini yang boleh menyebabkan banjir kilat, angin kencang serta kerosakan pada struktur bangunan yang tidak kukuh. Seterusnya kita lihat pula tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dilihat keadaan cuaca ribut petir turut berlaku di kebanyakan bahagian di negeri Sabah, terutamanya di sekitar bahagian pantai barat dan pedalaman negeri berkenaan. Bagi negeri Sarawak pula, ribut petir dilihat berlaku di beberapa bahagian iaitu di sekitar Betong, Sarike, Sibu, Miri dan juga Limbang. Dan keadaan cuaca ribut petir bagi bahagian-bahagian ini juga dijangka akan berterusan sehingga sekurang-kurangnya awal malam nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, perintah kawalan pergerakan dilaksana di seluruh negara. Bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. 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 Kami juga sudah bersedia. Kamu sedia ke? Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia Untuk menerima vaksin COVID-19. Bertemu kembali. Lembaga Zakat Negeri Kedah sedia perkhidmatan klinik bergerak untuk asnaf dan ia antara paparan menarik dari Kedah. Jadi langsung dari RTM Kedah bersama-sama Siti Zaidah Osman di sana. Silakan. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berbaki kira-kira 10 hari saja lagi Ramadan bakal melabuhkan tirainya. Justru umat Islam digesa merebut peluang yang ada dengan meningkatkan amal ibadah. Mufti Kedah, Datuk Paduka Syekh Fazil Haji Awang berkata 10 malam terakhir Ramadan perlu digunakan sebaik mungkin dengan melipat gandakan aktiviti ibadah. Amal ibadat yang dilakukan membetuli pada malam Lailatul Qadar akan diganjari dengan sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, khairun min al-fishyah. Lebih baik daripada amal ibadat yang kita lakukan pada bulan-bulan yang lain, lebih baik daripada 1000 bulan ataupun kita kata 83.3, 84 tahun. Ini satu peluang, satu kesempatan yang Allah kurniakan kepada kita yang tidak ada teluk bandingnya. Kita mengharapkan ketika mana kita berada pada Ramadan tahun ini, kita jangan mengharapkan bahawa kita masih lagi berpeluang untuk berada pada Ramadan akan datang. Peluang yang ada pada kita hari ini, marilah sama-sama kita rebut. Bercakap kepada RTMD Al-Ustar, Datuk Paduka Syekh Fazil berkata, bagi yang beriktikaf di masjid di kawasan yang dibenarkan, mereka perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. Ia bagi mencegah penularan wabak COVID-19 yang kini menunjukkan peningkatan di negeri ini. Klinik bergerak khusus untuk asnaf negeri Kedah. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK mewujudkannya bagi memberi perkhidmatan pemeriksaan kesihatan dan perubatan kepada mereka. Ia turut mendapat kerjasama kumpulan perubatan Johor KPJ Healthcare Berhad dan Bank Pembangunan Malaysia Berhad yang menyerahkan sebuah klinik bergerak kepada LZNK melibatkan kos RM340,000. Ketua Pegawai Eksekutif LZNK Syekh Zakaria Osman berkata, klinik bergerak akan beroperasi 3 hari seminggu iaitu Ahad, Selasa dan Khamis di masjid-masjid terpilih mengikut jadual yang ditetapkan. Antara perkhidmatan yang disediakan ialah konsultasi oleh pegawai perubatan, ubat-ubatan untuk kes demam, batuk dan sesama biasa, kecederaan ringan, melecur, pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan glukos dalam darah. Siapa di antara orang yang boleh mendapat tawaran perkhidmatan di klinik ini? Pertama ialah penerima bantuan bulanan yang berada di sekitar kawasan lokasi yang kita pilih. Mereka tidak dikenakan sebarang bayaran sebab mereka adalah penerima bantuan bulanan. Yang kedua, orang ramai termasuk bukan Islam boleh mendapat rawatan. Hanya dikenakan bayaran RM5 sahaja. Setiap kali pendaftaran RM5
dan ubat kesemuanya ditanggung oleh pihak lembaga zakat. Beliau berkata operasi klinik akan dikendalikan oleh kaki tangan perubatan Kedah Medical Center termasuk penyediaan ubat-ubatan dan kelengkapan asas perubatan. Klinik bergerak LZNK dirasmikan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Istana Anak Bukit Al-Ustar. Baucer raya ayam dan daging bernilai RM100,000 kepada 10,000 penerima untuk menyambut Aidilfitri. Usaha murni oleh Yayasan Saleh Saidin itu bagi membantu golongan yang memerlukan membeli ayam dan daging dengan harga yang berpatutan. Menurut pengerusinya, Datuk Saleh Saidin, baucer tersebut akan diedarkan kepada penerima di Parlimen Kuala Kedah. Bantuan berskala besar itu antara yang disumbangkan oleh pihak yayasan dalam membantu golongan berkenaan selain bantuan untuk pendidikan sekolah-sekolah agama dan tahfiz. Rezeki yang kita dapat ni kan, macam mak saya selalu pesan, selalu sedekah, selalu kongsi dengan orang. Tapi betul sebab Nabi sendiri pun bagi tahu mulianya seseorang itu dengan kehadiran dia memberi manfaat kepada orang lain. Kan? Jadi apa yang kita dapat di hari ini kita nak share dengan orang sekeliling kita. Selain baucer, yayasan tersebut turut menyumbang RM1,000 kepada 2 buah rumah anak yatim dan 6 sekolah tahfiz di parlimen tersebut. Yayasan menyerahkan cek RM100,000 kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah untuk program baucer daging raya tersebut. InsyaAllah program seperti ini yayasan akan diteruskanlah untuk memberi manfaat pada anak yatim dan sekolah tahfiz yang amat memerlukan sumbangan daripada tamah-tamah yang lebih mendapatkan sedikitlah, insya-Allah. Terdahulu, kerjasama strategik ini juga melibatkan pengedaran kira-kira 4,000 bekas bubur lambuk menerusi program bubur lambuk Mega 2.0 kepada penduduk sekitar Dun Kubang Rotan, Anak Bukit dan Pengkalan Kundur. Sebab Tim Kedah amat mengalu-alukan pihak-pihak yang ingin berkolaborasi bersama kami yang sanggup menjadi rakan strategik dalam mendekati masyarakat setempat. Ini adalah kali ketiga Kedah FM menjalin kerjasama strategik bersama syarikat dan agensi kerajaan. Laporan itu mengakhiri berita dari negeri Jerapang Padi untuk petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Miza di Wisma Berita Angkasa Puri. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Siti Zaidah. Isu penjualan pakaian bercetak ayat suci Al-Quran, pengusaha pasaraya digesa peka dan periksa sebelum menjual dan itu antara fokus negeri di bawah bayu. Jadi lintas langsung dari studio RTM Kota Kinabalu, kita bersama-sama Muhammad Dias Ahlan di sana. Silakan. Baik, terima kasih Miza Husni di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengusaha pasaraya dan kedai pakaian di Sandakan dinasihat sentiasa memeriksa terlebih dahulu setiap jenis pakaian agar tidak mempunyai sebarang cetakan ayat suci Al-Quran sebelum dipamer dan dijual kepada orang ramai. Dalam masa sama, masyarakat Islam di Sandakan diingatkan sentiasa berhati-hati ketika membuat pembelian semua jenis pakaian dengan memastikan tidak mempunyai sebarang cetakan ayat suci Al-Quran. Pegawai Tadbir Agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Sandakan, Haji Romzi Abdul Rahman menegaskan demikian susulan penemuan cetakan ayat suci Al-Quran pada pakaian dalam lelaki di sebuah pasaraya di Batu Lapan Sandakan Jumaat lalu. Pihaknya yang hanya mengetahui perkara itu selepas ditularkan melalui laman Facebook Sandakan kini membuat pemeriksaan dan mendapati pakaian dalam lelaki itu mempunyai cetakan ayat Al-Quran daripada surah Al-Hijr ayat ke-98. Kita melihat di Sebi Batu Lapan, Sebi Batu 4, Pakuil, termasuklah Genting Mas Bandar dan Genting Mas Batu 7. Dan saranan kita kepada pihak manager, tolong simpan benda ini dan jangan dijual, dan kami ambil satu untuk bahan bukti untuk diserahkan kepada pihak Jabatan Agama atasan.
Seiring dengan peralihan budaya kepada norma baharu kini, elemen pendigitalan bukan lagi asing pada setiap individu, malah kaedah berkenaan menjadi satu keperluan dalam menyelesaikan sesuatu urusan. Sedar hakikat ini, Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan menjalin kerjasama dengan Universiti Teknologi Mara dan syarikat penyediaan digital iSynergy International Sdn Berhad menerusi program pemerkasaan komuniti Dun Lumadan melalui transformasi digital era baharu di Beaufort. Program tersebut membolehkan masyarakat sekitar Lumadan berurus niaga secara dalam talian menerusi satu sistem dikenali sebagai aplikasi MSS. Program ini secara tidak langsung turut mengangkat martabat Dun Lumadan menjadi Dun digital yang pertama di Malaysia. Program ini adalah satu program yang sangat baik untuk kita bawa di Dun Lumadan kerana kita punya misi dan misi itu dapat kita lakukan dengan transformasi ini, melibatkan lebih ramai komuniti dan juga usahawan. Menurut Ketua Penyelaras Program Pemerkasaan Pendigitalan Zazuri Zulkifli, program berkenaan bermatlamat melahirkan komuniti celik digital serta membangunkan golongan usahawan dengan sistem pemasaran digital yang canggih selaras perubahan teknologi terkini. Semua usahawan-usahawan dia boleh akses sistem ni, yang mana bagi usahawan dia boleh generate income pasif seumur hidup. Manakala bagi peniaga-peniaga, mereka boleh mendapat satu sistem marketing yang cost efektif. Sementara itu, Pengurusi Jawatankuasa Program Pemerkasaan Pendigitalan, Surail Abdul Kahar memberitahu pelaksanaan program berkenaan sebagai menyahut aspirasi kerajaan menerusi pelan tindakan My Digital yang memberi penekanan terhadap pemerkasaan digital dalam kalangan komuniti. Memperkasakan komuniti itu dari sudut aktiviti norma baharu, tetapi dia akan memberikan penjimatan dari segi perbelanjaan misalnya, kemudian akan mencipta pendapatan-pendapatan baru sebab dengan pendigitalan ini dia akan membuka ruang kepada pengguna untuk mempelbagaikan aktiviti. Menerusi program ini, UiTM akan bertindak memberi latihan kepada usahawan khususnya industri kecil dan sederhana ke arah transformasi perniagaan kepada digital. Ya saudara, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Demikian gambaran perasaan anak perantau dari Kampung Pimping Membakut Dr. Zainab Kasim yang bertugas di Kota London, United Kingdom sejak hampir 20 tahun lalu. Wartawan Serena Olivia Chong berpeluang menyelami perasaan anak jati Sabah ini yang menjalani ibadah puasa di rantau orang. Pakar neonatologi atau pakar bayi baru lahir di Hospital King's College London ini sudah 6 tahun menjalankan ibadah puasa dan meraihkan ketibaan Syawal di negara orang. Walaupun mengakui rindukan kampung halaman, Dr. Zainab, ibu kepada 3 orang anak berusia antara 14 hingga 25 tahun ini, tetap bersemangat menjalani ibadah puasa bersama keluarga. Untuk sahur besok pagi, saya sudah siap potong-potong bawang, cili, sweet pepper untuk goreng telur sebab anak-anak dia mau makan telur goreng. Kemudian saya ada sikit bubuk dari Sabah. Bila sahur ni saya tidak masak banyak-banyak, macam-macam, simple saja. Keluarga saya, keluarga Dr. Burhan, Dr. Zainab dan anak-anak di London menjalani ibadah bulan puasa, berterawih, berbuka dan bersahur di rumah sahaja kerana majlis keramaian dan juga terawih berjemaah belum boleh dilaksanakan. Tempoh berpuasa di Kota London antara 15 hingga 17 jam sehari. Anak-anak Dr. Zainab juga sudah membiasakan diri menjalani ibadah puasa di luar negara. Malah, penularan pandemik COVID-19 tidak menghalang mereka menunaikan tanggungjawab sebagai umat Islam. Kami baru balik dari kedai, beli makan semua ni untuk berpuasa. Saya sekarang ni dah habis belajar semua, boleh duduk dekat rumah dan boleh masak untuk keluarga. Kami berbuka di rumah sahaja. Sebelum COVID, kadang-kadang kami berbuka puasa sama-sama keluarga lain dan tarawih pun ramai-ramai. Ada juga pergi masjid berbuka dan solat. Saya dan keluarga selalu balik Malaysia semasa Ramadan dan Hari Raya. Sekarang tidak.
Paling dirindui suasana malam sebelum 1 Syawal di tanah air. Semua ahli keluarga berkumpul bersama-sama menyediakan juadah untuk santapan seisi keluarga. Pastinya, kemeriahan seumpama tiada di kota London. Suasana pagi raya mencium tangan kedua ibu bapa sambil memohon keampunan menjadi detik cukup bermakna untuk dikenang. Tahun lalu, Dr. Zainab berpeluang merayakan Hari Raya Aidilfitri bersama bapanya, Kasim Mataha, yang berkunjung ke kota London sebelum penularan pandemik COVID-19. Justru, Dr. Zainab sekeluarga sentiasa berdoa agar penularan pandemik segera berakhir sekaligus membolehkan perantau kembali ke tanah air pada bila-bila masa. Serina Olivia Chong, Berita RTM. Baik saudara, sekian dahulu paparan berita dari Sabah petang ini. Berita seterusnya kita bersama Miza Husni di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih dia. Angka positif membimbangkan Sarawak, aktifkan pusat senting COVID-19 esok. Jadi perbincangannya kita bersama Muhammad Aziz Rahim yang bersedia di Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Mirza. Assalamualaikum dan salam hormat. Ekoran catatan kes harian COVID-19 yang kian membimbangkan di Sarawak, sebuah pusat sehenti COVID-19 akan diaktifkan esok. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pusat terbabit menggabungkan 12 agensi kerajaan negeri dan persekutuan dalam menangani pandemik ini secara lebih berkesan. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Ahli Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, projek perintis ini akan beroperasi di Dewan Majlis Bandaraya Kuching Selatan dan jika modul terbabit berkesan, pusat serupa akan diaktifkan di bahagian tengah dan utara Sarawak. Setiap agensi ini ada satu stesen mereka sendiri dan memudahkan dari segi perhubungan, pengurusan serta pelaksanaan setiap polisi dasar-dasar yang disediakan oleh SDMC. Jadi COVID One Stop Center ini akan berfungsi bermula pada bulan Mei ini. Datuk Abdul Rahman ditemui media selepas majlis pengagihan bubur lambuk di Kampung Rampangi, Kuching petang tadi. Dalam majlis itu pihaknya telah mengagihkan sejumlah 300 bungkus bubur kepada penduduk kampung. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, Sarawak tidak berhasrat melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam masa terdekat. Ujarnya, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira kemampuan anggota keselamatan di negeri ini yang tidak mencukupi selain tren jangkitan kini mengarah ke kawasan luar bandar. Manakala kita Sarawak, kita hanya ada seorang Pesuruhjaya Polis, Polis Komisioner. Anggota kita di Sarawak hanya sekian-sekian, hanya untuk sebuah negeri. Manakala di Semenanjung kita ada 12 kontijen polis, jadi mana jumlah yang besar. Maka dari segi penguasaan di Semenanjung mungkin tidak menyatakan masalah, tapi besar masalahnya sekiranya berlaku di Sarawak. Bagaimanapun, Sarawak mempunyai strategi bagi melandaikan jumlah kes harian dengan menguatkuasakan semula prosedur operasi standard SOP 6 bulan pertama pelaksanaan PKP tahun lepas yang menunjukkan kejayaan. Kepatuhan yang tinggi pada waktu itu berjaya mengekang kenaikan drastik, namun kes melonjak naik selepas berlaku kesyaian sesetengah pihak. Datuk Abdul Rahman yang ditemui media di Kuching petang tadi diminta mengulas cadangan Majlis Keselamatan Negara MKN supaya 5 negeri termasuk Sarawak melaksanakan semula PKP. Buat masa ini, Sarawak masih melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Aktiviti pengesanan kes secara aktif ACD merupakan usaha penting pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam mengesan kes-kes jangkitan COVID-19 dalam komuniti khasnya di Sibu. Setiausaha Politik Ketua Menteri Michael Tiang berkata, ACD dilaksanakan di 5 zon oleh Jabatan Kesihatan bahagian Sibu sejak Khamis lepas. Menurut Michael Tiang, ACD bermula di Zon Tongsan, Zon Bahagia Jaya, Zon Jeriah dan pada pagi tadi diadakan di Zon Taman Rejang dan Zon Ulu Sungai Merah yang akan dilakukan pada esok. With this SCD, yes, we might see some numbers go up, the positive number go up, but in long run, that the authority can see clearly which area is severe, which area is not infected. Then they can come up with a better strategy approach to combat this virus.
Beliau berkata demikian kepada pihak media semasa melakukan tinjauan di ACD Taman Rejang. Beliau turut berpesan kepada individu yang telah mengambil ujian calitan COVID-19 disarankan untuk terus berada di rumah sehingga menerima keputusan ujian calitan mereka. Jelajah Ramadan RTM Sarawak hari ini diadakan di lokasi yang keempat di Sri Aman. Perkembangan lanjut kita langsung saja bersama Rosita Ampung. Silakan, Rosita. Terima kasih rakan penyampai di studio berita RTM di Kuching. Selamat petang dan salam sejahtera. Dalam pada kita masih lagi berusaha mengekang penularan COVID-19, sememangnya program ataupun aktiviti yang dijalankan oleh RTM Sarawak khususnya program Jelajah Ramadan sedikit terbatas kerana kami khususnya di RTM Sri Aman tidak dapat membawa program ini keluar menemui masyarakat. Walau apapun kami tetap bersyukur kerana tahun ini program ini dapat juga kami laksanakan walaupun dalam keadaan yang serba ringkas dan sangat-sangat sederhana. Dan pada sebelah pagi ini tadi telah diadakan majlis penyerahan sumbangan kepada golongan asnaf seramai 18 orang penerima kesemuanya. Dan sumbangan ini adalah daripada tabung Baitul Mal Sarawak, Bank Rakyat dan juga Padi Beras Nasional Berhad. Dan bercakap mengenai rakan-rakan strategik ini bersama saya penolong pengarah Seksyen TB RTM Kuching untuk beliau ulas serba sedikit tentang program RTM Jelajah Ramadan ini. Silakan Tuan. Terima kasih Puan Rosita, kepada penonton semua. Program Jelajah Ramadan RTM Sri Aman kali ini merupakan antara pengisian dalam program Cakna Community RTM Sarawak, iaitu program untuk menyantuni golongan yang memerlukan. Dan untuk peringkat Sri Aman, kita berterima kasih kepada pihak agensi yang membantu, iaitu Baitul Mal, Bernas dan Bank Rakyat. Dan kami berharap pada masa-masa akan datang, tahun-tahun mendatang, lebih banyak individu ataupun syarikat yang berkebolehan yang besar-besar di Sarawak dapat membantu kita dalam membantu menyantungi golongan yang memerlukan di Sarawak ini. Okey, program Jelajah Ramadan ini lokasi seterusnya akan diadakan di RTM Kuching dan saya nak tahu juga Encik Brownie tentang serba sedikitlah tentang program itu nanti. Untuk program yang akan diadakan pada 5 hari bulan Mei di RTM Kuching, ia lebih kepada program drive-thru Ramadan at RTM, iaitu orang ramai yang melalui kawasan Jalan P. Ramlee di RTM Kuching berpeluang untuk masuk ke pekarangan RTM dan mengambil bubur ataupun juadah yang kami sediakan. Selain daripada itu, kami juga akan mengagihkan sumbangan berupa makanan ini kepada agensi-agensi kerajaan yang terpilih, termasuk agensi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak. Dan kepada orang ramai yang sama-sama dengan kami, silalah bersama kami pada 5 hari bulan nanti untuk memeriahkan program Drive-Thru Ramadan at RTM Kuching di RTM Kuching. Baik, terima kasih kepada Encik Brownie dan saya nak bagi laluanlah kepada Encik Brownie untuk melakukan pelepasan kepada kenderaan dan juga petugas RTM untuk mengagihkan bubur lambuk kepada petugas-petugas Barisan Hadapan. Dan kenderaan ini nanti akan bergerak ke Balai Bomba dan Penyelamat Sri Aman untuk mengagihkan bubur lambuk. Seterusnya mereka juga akan pergi ke beberapa buah sekolah menengah dan juga sekolah rendah di sekitar Sri Aman. Dan selain itu mereka juga akan singgah ke pejabat-pejabat residen, selain itu ke PKRC ataupun pusat kuarantin di sekitar Sri Aman ini, dan selain itu penyerahan bubur lambuk ini sepastinya akan diberi juga kepada petugas Barisan Harapan, terutamanya kepada pegawai dan anggota-anggota polis. Dan dengan itu sekian saja daripada kami di Sri Aman ini dan saya serahkan kembali kepada rakan penyampai di studio berita RTM di Kuching. Silakan. Rosita, terima kasih. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Mirza di Angkasa Puri. Silakan Mirza. Baik, terima kasih.
Pasangan warga emas di Kampung Stampin Cina Kuching menarik nafas lega apabila rumah mereka terpilih untuk dibaik pulih di bawah program penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak PPRMS. Tian Sak Chun, 72 tahun dan isteri Itod Anak Karen, 76 tahun menduduki rumah mereka sejak 30 tahun lalu sebelum dibaik pulih pada 8 Mac lepas. PPRMS merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak di bawah Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam membantu masyarakat mendiami rumah dalam keadaan selesa dan selamat. Di bawah program tersebut, dinding dan atap rumah Tian Syak ditambah baik manakala kerja-kerja pemasangan tangki septik baharu dijangka akan dilakukan dalam masa terdekat. Tian Syak yang terpaksa berhenti kerja sebagai pekerja binaan untuk menjaga isterinya yang sakit amat bersyukur apabila rumah mereka telah ditambah baik. Ini kerana walaupun menerima bantuan RM500 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, namun ia tidak mencukupi, lebih-lebih lagi untuk membaiki kerosakan rumah mereka. Susah mau cakap. Betul. Semua ni kita tikus sana jalan boleh main atas lah. Itu nanti itu taik kapas semua jatuh sana. Bocor lagi. Sekarang siapa terima kasih sama itu YB sama itu ya memang saya kasih memang banyak kasih terima kasih sama dia. Ya tolong saya dicoba. Yalah ya dulu, aduh kita tengok dulu ke sawah. Kalau hari hujan memang banjir semua rumah bah. Ya rasa bersyukur pada Tuhan ada tolong bikin macam ini. Usaha menambah baik rumah pasangan ini digerakkan Pengurusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Cawangan Kota Sentosa Wilfred Yap bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang Loh Ke Chiang. Well, this project started about 3 weeks ago, and I think it was in November last year that YB was first approached. And when they approached YB came, had a look at the area, and I think YB has already explained to you the situation then. And what you see now is, the walls are up, the ceiling is up, the leaks are repaired. And the JKKK here, which is JKKK Kampung Stampin Cina, they will come in and they will help him paint the house. Itu masa ini rumah keadaan memang buruk sekali. Itu atap pun bocor, bila hujan air memang turun, yang guna itu bangkok sini sana semua. Itu masalah. Jadi saya memang ada sedikit peruntukan, tidak banyak. Saya ada peruntukan untuk membaik pulih rumah dari saya punya N13 Batu Kitang. Jadi saya pun rasa nak tolong sebab tengok ini keadaan memang sangat buruk sekali. Ya, tidak kurang lebih 15,000 untuk beli bahan, untuk panggil orang buat ini rumah. Tambah mereka, kerajaan negeri akan terus berusaha memberi bantuan kepada golongan kurang berkemampuan, seterusnya mengeluarkan mereka daripada kepompong kemiskinan. Sudah tentu dengan adanya kestabilan politik dan prestasi kerajaan yang lebih kukuh, termasuk kerjasama daripada pihak swasta dan juga komuniti setempat, maka usaha untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan seperti keluarga ini dapat dipertingkatkan lagi, sekaligus memberikan sedikit sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Saya Eric Christopher melaporkan untuk Berita RTM. Persatuan Kebangsaan Autisma Malaysia Nasum Kuantan perkenal bidang kemahiran berkebun kepada anak-anak autisma menggunakan kaedah hidroponik dan juga aquaponik. Platform itu memberi pendedahan kepada anak-anak istimewa tersebut untuk melakukan aktiviti dan juga mempelajari sesuatu di luar daripada kebiasaan mereka. Rozi Hanis Abdul Rahman ada butirannya.
menyingkirkan akademik, pendedahan pelajar kepada aktiviti luar menjadi alternatif menarik minat anak-anak istimewa ini. Sejumlah RM140,000 diperuntukkan sebuah syarikat swasta yang dimanfaatkan Nasum Kuantan untuk membina kebun dan kawasan penternakan ikan. 34 anak-anak autism di Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia Nasum Kuantan ini mula diterapkan dengan kemahiran berkebun sejak tahun 2019 lagi, dan kemahiran ini nyata memberi mereka peluang untuk hidup berdikari sama seperti insan biasa. Penasihat Nasum Kuantan Zuhairiah Muhammad Nur berkata, 16 guru di 2 pusat milik Badan Bukan Kerajaan NGO ini diberi latihan khusus oleh sebuah syarikat pertanian bandar di Kuantan selain khidmat nasihat oleh Jabatan Pertanian dan Jabatan Perikanan Negeri Pahang. Kita percaya di luar inilah di mana mereka lebih belajar. Kalau untuk nak mendapat sensori, bermain dengan tanah, bermain dengan air, itu menaikkan, mengatasi masalah sensori dan daripada mereka terlalu terkongkot. Ya, kita belajar akademik, tetapi untuk mengaplikasikan apa yang belajar di kelas, di luar, lebih memberi manfaat pada mereka. Antara sayuran yang ditanam secara aquaponik ialah daun pudina, bayam Brazil, selum dan pegaga. Selain sayur bayam, sawi dan kailan yang ditanam secara hidroponik. Di samping kemahiran pertanian dan penternakan, mereka turut diajar menghasilkan seni batik tie-dye dan memasak. Seni tie-dye diajar kerana kemahiran ini berupaya menarik minat pelajar melalui jenis-jenis warna dan melatih mereka menggunakan jari. Istilah salah buat oleh pelajar ketika menghasilkan seni tidak menjadi keutamaan, sebaliknya menekankan kepada kreativiti mereka dalam menghasilkan sesuatu. Hasil pertanian, penternakan dan juga seni kraf ini turut dipasarkan sebagai sumber pendapatan. Jadi anda boleh dah datang membeli sambil beramal. Nasum juga menerapkan nilai moral kepada pelajar melalui program Give Back Friday dengan menggunakan sumbangan orang ramai untuk anak-anak istimewa ini memasak sebelum diagihkan kepada golongan B40, barisan hadapan, rumah orang tua dan anak-anak yatim. Namun pastinya cara dan cabaran mendidik anak-anak ini cukup berbeza berbanding mendidik pelajar normal lain. Cabaran yang paling ketara, dia ni ada masalah tingkah laku, behavior problem. So jadi diorang ni kadang-kadang tak boleh kawal dia punya behavior. Dia kadang-kadang ada behavior dia suka ketuk kepala ataupun dia suka ketuk-ketuk meja kan. So kita kena pandailah kawal tingkah laku diorang tu, macam mana nak bagi dia cool down, buat kerja dengan elok. Cabaran dia adalah untuk kita mengawal cara dia untuk dia bila tantrum. Kita kena cool downkan dia, and then dalam masa sama kita bagi dia macam contohnya dia tengah mengamuk, kita bagi dia air ke atau bagi sesuatu benda yang dia minat lah untuk dia stop mengamuk tu. Laporan Rozi Hanis Abdul Rahman, Berita RTM. Baiklah saudara, paparan itu menutup berita wilayah hari ini. Jangan lupa daftarkan diri anda untuk vaksinasi COVID-19 dan juga dapatkan maklumat vaksin daripada sumber yang sahih. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.